Penonton, seperti yang kita sedia maklum pada situasi negara kita masih lagi berdepan dengan bencana banjir ini, beberapa pusat pembinaan sementara masih lagi dibuka dan pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan situasi semasa dan juga risiko penularan COVID-19 khususnya di PPS dan juga berkaitan juga dengan penyakit berjangkit yang lain seperti kencing tikus dan sebagainya yang perlu kita berikan perhatian. Kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita, Dr. Rusdi Abdul Rahman, Pengarah Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Syafiqah, Menawar. Baik, Doktor, kalau kita boleh lihat, setiap negeri mempunyai situasi banjir yang berbeza. Jadi pastinya pengurusan di PPS juga berbeza. Kalau boleh mukadimahnya, bagaimana sebenarnya pengurusan oleh pihak KKM di negeri Melaka ini sendiri? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menjemput saya, terutama sekali Menawar dan Syafiqah. Kita sedar bahawasanya banjir semakin masih lagi teruk, banyak lagi PPS sedang dibuka, mungkin akan dibuka, dan perkara yang paling utama dalam perkhidmatan kesihatan di Malaysia ini adalah untuk memastikan bahawa semua mangsa-mangsa PPS ini bukan sekadar selamat dari segi fizikal, tetapi dia kemudiannya selamat dari segi sebarang penyakit berjangkit dan juga terurus penyakit tidak berjangkit yang sedang dialami oleh mereka. Untuk itu, dari segi penyakit berjangkitnya, yang paling besar sekarang ini of course COVID-19. Selain daripada COVID-19 itu ada lagi penyakit bawaan udara yang juga kita perlu bimbang, iaitu contohnya penyakit influenza, penyakit measles ataupun campak, penyakit cacar air ataupun chickenpox juga adalah merupakan di antara penyakit-penyakit bawaan udara. Selain daripada penyakit bawaan udara, kita ada penyakit bawaan air dan makanan, iaitu paling besar sekali ialah keracunan makanan yang banyak kali berlaku di kalangan mangsa-mangsa PPS. Begitu juga dengan penyakit taun, penyakit demam kepialu ataupun kita panggil sebagai typhoid. Dan juga leptospirosis, iaitu penyakit kencing tikus. Kita panggil kencing tikus walaupun dia sebenarnya bukanlah datang hanya daripada tikus, banyak lagi binatang lain, tetapi well known sebagai kencing tikus. Selain daripada itu juga ada satu lagi penyakit, iaitu penyakit yang berkaitan dengan sentuhan, iaitu kegatalan pada kulit, kegatalan pada mata dan sebagainya yang mungkin juga menjejaskan kesihatan mangsa PPS. Jadi dalam hal ini kita mengambil berat dalam kesemua penyakit-penyakit ini, memastikan bahawa mereka selamat daripada penyakit ini. Seperti yang doktor nyatakan tadi adalah aspirasi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesejahteraan dan juga keselamatan kesihatan bagi mangsa-mangsa banjir khususnya di PPS ini berlangsung dengan baiknya. Namun dalam situasi semasa sekarang ini kita ingin menilai bagaimana dari segi risiko kebarangkalian dan juga penularan COVID-19 khususnya di PPS ini, kerana sudah pastinya kita tidak mahu wujudnya satu lagi kluster baharu seperti yang berlaku di kluster Karak Setia pada 27 Disember. Jadi bagaimana pihak KKM menilai dalam perkara ini, Doktor? Ya, apabila sebuah PPS dibuka, kita menjanjikan perkhidmatan yang segera kepada semua mangsa-mangsa PPS. Segera maksudnya bergantung kepada keadaan dan kita masuk seberapa segera yang boleh. Sebab itu di peringkat pejabat kesihatan daerah sentiasa live dengan pejabat daerah masing-masing supaya memastikan warning-warning diberikan kepada pegawai-pegawai kesihatan daerah agar mereka bersedia dengan tim mereka masing-masing. Okay. So apabila mereka datang, yang pertama sekali ialah mereka akan saring mereka-mereka yang datang ini melaporkan diri, terus disaring. Mereka kenal pasti mereka yang bergejala terlebih dahulu. Ya, bergejala COVID-19, bergejala demam, batuk, sesama, sakit tekak, hilang selera makan, hilang deria bau dan sebagainya. Orang-orang ini akan diasingkan segera. Ya, belum test lagi tapi diasingkan dulu daripada orang-orang yang ramai.
Okey, lepas pada itu kita juga akan minta supaya kita akan tengokkan mereka-mereka yang berumur dan juga OKU dan juga yang mengandung untuk kita asingkan dan kita cepatkan proses mereka. So dengan cara ini kita akan dapat kenal pasti mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk menularkan penyakit-penyakit yang berjangkit. Tadi doktor, apabila mereka kita kenal pasti, maka mereka ini akan dibuat dibuat ujian RTK air liur ataupun saliva. Dan mereka-mereka yang dikenal pasti sebagai positif akan terus diasingkan, dibawa ke tempat isolasi, sama ada di hospital maupun di PKRC. Jadi ataupun sekurang-kurangnya kalau tak sempat, mereka akan diasingkan di satu blok yang khas yang disediakan di PPS tersebut. Jadi sekurang-kurangnya kenal pasti terlebih dahulu. Mereka yang kontak pula, mereka yang kontak akan dikenal pasti, yang kontak kepada kes tersebut akan diasingkan juga di satu tempat yang khas. Jadi dengan cara itu insya-Allah kita akan dapat memastikan ataupun mengelakkan daripada berlakunya wabak di mana-mana PPS. Tadi doktor ada menyentuh mengenai keracunan makanan. Jadi ini sebenarnya sangat penting untuk pihak KKM dan juga semua petugas barisan hadapan yang berada di PPS untuk memeriksa setiap tahap kesihatan dan juga pembekalan makanan ke PPS. Jadi bagaimana sebenarnya pihak KKM memantau aktiviti ini? Ya, pertama-tama sekali sebelum banjir lagi, pihak kerajaan negeri dan juga pejabat daerah, mereka ini perlu menyenaraikan pembekal-pembekal yang bakal diminta untuk membekalkan makanan. Dalam musim COVID ini kita tak benarkan masak di tempat PPS. Mereka dikendaki memasak di tempat masing-masing, bungkus dan dibawa ke PPS. Nah, apa yang kami buat ialah kami akan pergi ke tempat tersebut dan melihat macam mana cara mereka memasak dan menyediakan makanan. Kalau kami rasa not up to the standard, kami akan memaklumkan kepada kerajaan negeri dan juga kepada DO supaya membatalkan kontrak, membatalkan mereka daripada senarai. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah apabila tiba masanya, kita juga akan hantar satu tim lagi untuk memastikan bahawa mereka ikut sebagaimana yang telah dijanjikan. Ya, mereka akan memasak dan menyediakan makanan dalam keadaan yang selamat. Dan kemudian kami juga akan, apabila mereka hantar ke tempat PPS tersebut, kami akan ambil beberapa sampel untuk kita kita panggil sampel holding ataupun kita simpan. Jika ada berlaku keracunan makanan, maka makanan tersebut akan kita uji memastikan bahawa memang sama ada makanan tersebutlah yang menjadi punca kepada keracunan makanan itu ataupun tidak. Pada masa yang sama, kita juga sentiasa memberi pendidikan kesihatan kepada semua mangsa PPS supaya menjaga kesihatan diri. Misalnya penggunaan toilet, selalu basuh tangan, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan sekitaran dan sebagainya. Ini semua adalah langkah-langkah untuk kita pastikan tidak berlaku keracunan makanan di semua PPS. Seperti yang doktor nyatakan tadi, peranan daripada petugas kesihatan ataupun petugas barisan hadapan adalah sangat penting untuk memastikan kesihatan semua pihak di pusat pemindahan sementara pada ketika ini. Jadi mungkin doktor juga boleh kongsikan berapa ramai petugas kesihatan yang berada di satu-satu tempat PPS pada satu-satu masa, doktor? Ya. Ianya bergantung kepada saiz negeri tersebut dan juga saiz PPS tersebut. Biasanya pada keadaan biasa, secara puratanya, satu PPS kita akan letak satu pasukan, ya, yang terdiri daripada seorang doktor dan 2 orang paramedik. Mereka ini tidak semestinya berada di situ secara statik. Mereka mungkin akan pergi daripada satu PPS kepada satu PPS. Tetapi kita menjanjikan kalau misalnya bilangan mangsa itu melebihi 500 orang, maka kita akan tempatkan satu pasukan yang statik.
Namun begitu, ianya juga bergantung kepada accessibility dan jarak dengan fasiliti kesihatan yang terdekat. Jika misalnya katakanlah pusat PPS itu hanyalah 150 orang, tetapi fasiliti kesihatan yang terdekat terlalu jauh, maka tidak kita akan tempatkan secara statik ataupun sekurang-kurangnya selama 18 jam atau 16 jam di satu-satu tempat bagi memastikan bahawa mereka semua okey dan senang mendapat perkhidmatan kesihatan. Itu yang pertama. So 3 orang, seorang doktor, 2 orang paramedik yang bahagian perubatan. Bahagian kita ada juga satu pasukan lagi yang dipanggil pasukan kesihatan, yang mana mereka ini bertugas memastikan bahawa kesihatan persekitaran dan kebersihan di persekitaran itu adalah terjaga. Mereka ini terdiri daripada pembantu penolong pegawai kesihatan persekitaran, antara dua orang PPKP atau penolong pegawai kesihatan persekitaran, dibantu oleh dua orang lagi PKA dan seorang PRA. So semua sekali 5 orang. Mereka ini bertugas untuk yang pertama sekali memantau makanan mereka yang dihidangkan, memantau kebersihan tandas dan kebersihan sekeliling, memantau jika ada nyamuk dan lalat di kawasan PPS, dan membuat sanitasi kawasan jika perlu di kawasan-kawasan tertentu. Misalnya katakanlah ada seorang penyakit yang bergejala yang telah diisolasi, dikesan di satu kawasan, di satu bilik, mereka akan cepat-cepat membuat sanitasi di kawasan bilik tersebut untuk memastikan bahawa orang lain tidak dapat penyakit tersebut, penyakit berjangkit tersebut, seperti COVID-19, influenza dan sebagainya. So ada 2 tim yang bertanggungjawab. So overall lebih kurang dalam 7 hingga 8 orang bagi satu PPS yang akan ditempatkan. Kalau kita boleh lihat, pemantauan secara menyeluruh dilakukan oleh pihak KKM Melaka, kerana kita memang bimbang bukan sahaja penyakit-penyakit bawaan air, tetapi sewaktu hujan ini penyakit denggi juga mungkin akan meningkat disebabkan pembawaan nyamuk. Baik, itu apabila kita bercakap mengenai persekitaran. Sekiranya mangsa-mangsa banjir ini ke PPS, mungkin mereka panik sebelum ni daripada rumah, tak sempat nak bawa bekalan ubat mereka, mungkin ada yang sakit jantung, kencing manis. Jadi bagaimana pihak KKM bersiap sedia untuk bekalan-bekalan ubat ini diberikan kepada mereka? Ini memang selalu berlaku, Syarika. Dia lah dalam keadaan panik macam itu, memang dia most of them lah tertinggal. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya memang dah nasihatkan kepada mereka semua yang berada di kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air supaya bersiap sedia dengan ubat-ubatan itu, supaya pack dan cepat-cepat dekat dalam beg masing-masing. Tetapi ada ramai di antara mereka yang terlupa nak buat perkara ini, so tertinggal. Kami sebenarnya memang menyediakan ubat-ubat di PPS, tetapi bukan ubat-ubat yang kronik. Ubat-ubat yang penyakit seperti kencing manis darah tinggi ini, jika ada, kami terpaksa ambil daripada klinik kesihatan yang terdekat. So kami tengok pada keadaannya. Kalau misalnya mereka ini sempat untuk tunggu besoknya, kami akan tunggu besoknya. Jika kami rasa bahawa mereka perlu disegerakan makan ubat itu, mungkin katakanlah mereka tak sempat daripada pagi lagi nak makan ubat, maka kita akan tengok keadaan. Kalau misalnya memang boleh lagi memberi ubat tersebut, maka kita akan bagi ubat. Kalau tidak, mereka akan dibekalkan ubat pada keesokan harinya. So dari segi bekalan ubat, apa juga ubat yang ada, as long as memang ubat itu ada dalam simpanan kami, iaitu mereka memang mendapatkan rawatan di klinik kesihatan dan hospital kami, bukannya di hospital swasta yang bukan dalam bekalan kami. Kalau itulah yang berlaku, maka insya-Allah tak ada masalah. Cumanya kadang-kala mereka mendapat ubat daripada hospital swasta, klinik swasta, yang mana ubat tersebut tidak ada dalam simpanan kami, maka kami akan cadangkan alternatifnya, yang mana yang hampir sama fungsinya dengan ubat-ubat yang dibekalkan oleh klinik ataupun
hospital swasta tersebut. Ya doktor, kita melihat peranan yang cukup besar dimainkan oleh petugas kesihatan khususnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin dalam kesimpulan ini juga doktor boleh memberikan rangkuman berkenaan peranan masyarakat khususnya mangsa-mangsa banjir di PPS untuk mereka terus menjaga SOP dan juga menjaga kebersihan, persetaran dan juga kesihatan mereka untuk memastikan dan juga untuk mengelakkan penyakit berjangkit khususnya ketika musim banjir ini, doktor. Ya, Munawar. Saya nak mengambil kesempatan inilah untuk yang pertama sekali yang kita risau sekali ialah COVID-19. Ya, kita mohon yang pertama-tama sekali mereka yang merupakan kontak rapat dan juga mereka yang merupakan kes COVID-19 yang sedang diisolasikan di rumah. Kami mohon supaya jika anda semua ini berada di kawasan yang senang dinaiki air dan biasanya dipindahkan daripada rumah anda, mohon hubungi bilik gerakan. Kadang-kadang kita tidak pasti dan kita terlepas pandang sebab terlalu ramai orang yang kita isolasi dan kita kuarantinkan. Kita tidak perasan bahawa anda ini berada di kawasan-kawasan yang berbahaya banjir. Oleh sebab itu mohon supaya hubungi bilik gerakan supaya kami bersedia dengan tim kami untuk gerakkan dan pindahkan tuan-tuan dan puan-puan ke tempat yang lebih selamat dan bukannya ke PPS. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah tak sempat nak buat itu, masa tuan dan puan diselamatkan, tolong isytiharkan diri bahawa tuan adalah kes ataupun tuan adalah kontak rapat supaya kami boleh buat sesuatu. Misalnya, contohnya apa yang kami buat ialah kami akan menggunakan tim kami untuk pergi ke rumah puan menggunakan kenderaan ataupun bot-bot yang disediakan oleh anggota penyelamat dan kami akan memakai PPE dan sebagainya untuk membawa tuan dan puan pergi ke tempat yang dikhaskan untuk isolasi dan juga untuk dikarantinkan. So perkara ini penting. Jangan kita buat senyap dan tiba-tiba orang puan gelang pink. Puan ini kes ke? Barulah dia isiarkan. Tolong jangan buat macam itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah apabila sampai ke pusat-pusat pemindahan sementara, mohon isytiharkan juga jika puan bukan kes, bukan juga isolasi, bukan juga orang kontak rapat, tetapi puan bergejala. Tolong angkat tangan, tolong isytiharkan dan jauhkan diri daripada orang lain. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada masalah-masalah tertentu, OKU, penyakit kronik yang tidak terkawal, hemodialisis dan sebagainya, juga tolong isytiharkan. Dengan cara itu memudahkan kami semasa saringan untuk kami beri perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Selepas daripada itu, apabila dah kita tempatkan di satu-satu tempat di khemah-khemah tertentu, khemah-khemah itu ditempatkan dan diatur dengan sedemikian rupa oleh kami bersama-sama dengan NADMA dan APM dan kebajikan dan sebagainya adalah untuk memastikan bahawa berlaku penjarakan dan tidak berlaku penularan. Oleh sebab itu mohon supaya jangan dipindahkan dan dirapatkan khemah-khemah ini tanpa kebenaran daripada pihak Jabatan Kebajikan ataupun NADMA. Jadi dengan cara ini kita semua akan selamat. Saya ingin tambah juga dua perkara lagi, iaitu pematuhan kepada SOP yang lain. Pemakaian pelitup muka dalam banyak hal, pergi ke mana-mana, kurangkan berinteraksi dengan jiran-jiran di khemah berdekatan. Cuba buat aktiviti-aktiviti yang boleh menghiburkan diri, kurangkan stres. Jika ada masalah apa-apa, pasukan kesihatan ada di situ, Jabatan Kebajikan ada di situ, dapatkan bantuan mereka. Dan ingat sekali lagi, jaga kebersihan diri. InsyaAllah kita semua akan selamat. InsyaAllah. Ya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini sebenarnya pihak Barisan Hadapan sedaya upaya untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang berada di PPS, tetapi ianya memerlukan kerjasama juga daripada anda sekiranya anda mempunyai gejala seperti batuk dan juga sesama. Jangan anggap ia seperti demam biasa, terus laporkan kepada petugas yang berada di PPS tersebut. Abu, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Rusdi Abdul Rahman, Pengarah Kesihatan Negeri Melaka kerana sudi bersama dengan kita di Selamat Pagi Malaysia ini. Terima kasih Doktor.